Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. So alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi dalam program Asah Minda kita. So alhamdulillah. So apa khabar anda pada pagi ini? Saya doakan anda semua terus sihat insya-Allah. So hari ini kita akan terus berbicara tentang perkara-perkara yang dekat dengan kita, bagaimana untuk kita terus lonjakkan ekonomi kita. Okey, sebelum tu saya jemput anda untuk tag rakan-rakan, untuk share dengan rakan-rakan dulu. Untuk kita ramai-ramaikan dalam program pada pagi ini. Okey. So okey. Waalaikumsalam. So insya-Allah anda boleh jemput, anda boleh teruskan lagi. Teruskan lagi untuk jemput rakan-rakan kita. Kita nak ajak rakan-rakan kita dalam program seperti mana biasa kita dalam program Asah Minda kita. Setiap pagi yang kita telah jadualkan daripada hari Isnin hingga hari Jumaat insya-Allah, daripada pukul 6.30 pagi, mungkin lebih sikit lah, 6.30 pagi hingga pukul 7 pagi. Sekejap je kita ambil masa untuk kita asah minda kita, untuk kita perkukuhkan, untuk kita perkuatkan, untuk kita mantapkan langkah kita, gerak kerja kita supaya kita boleh lonjakkan ekonomi kita insya-Allah. Okey, hari ini kita nak terus berbicara tentang perkara-perkara ataupun strategi bagaimana sebenarnya untuk kita mulakan perniagaan kita dan bagaimana untuk kita terus besarkan ekonomi kita insya-Allah. Semalam kita telah berbincang tentang strategi kelima dan keenam, dan hari ini saya nak bincangkan tentang strategi yang ketujuh yang terbesar. Kita nak rangkumkan semua sekali. Sebenarnya strategi yang ketujuh ini adalah penentu kepada kejayaan kita dalam perniagaan ini insya-Allah. Sebelum itu kita buat dulu revision supaya kita ingat dan kita mantapkan strategi kita. Okey, yang pertama saya dah ceritakan tentang bagaimana pentingnya untuk kita memulakan perniagaan tadi. Kita kena jelas, kita kena kenal pasti, kita kena dalami, kita kena kuasai produk yang kita nak bawa tadi. Kerana produk adalah tools ataupun medium yang menjadikan perantara kita dengan customer kita. Kerana produk lah sebenarnya yang akan memulakan kita panggil transaction perniagaan kita. Sebab itu kita kena kuasai sepenuhnya produk itu. Kita kena kenal pasti sebenarnya di mana kekuatan produk itu. Apakah kekuatannya? Apakah produk kita, di manakah produk kita ini boleh membantu ramai orang. Okey, dan yang keduanya kita mesti kena kenal pasti siapa sebenarnya sasaran kita, pasaran kita untuk kita pasarkan produk kita tadi. Kita tak boleh tuju pada semua orang. Kita kena kenal pasti siapa sebenarnya sasaran kita, pasaran kita. Biar pasaran kita tadi, sasaran kita ini tepat. Kepada siapa yang kita nak tuju ini tepat. Jadi bila kita tuju pada orang yang tepat, orang yang memang memerlukan produk kita, so ianya akan mudah berlaku transaction perniagaan itu. Kita mudah menjual kepada mereka. Okey. Yang ketiganya, pastinya kita kena lengkapkan diri kita. Kita kena tonjolkan diri kita. Kita tak boleh duduk diam. Kita tak boleh bersembunyi. Kita tak boleh kita panggil kita nak berniaga tapi kita tak tonjolkan diri kita. Kita mesti sekarang ini trend hari ini ialah kita sebagai sama ada agent ataupun stokis maupun dropship, kita kena tonjolkan diri kita. Kita tak boleh berselindung di sebalik kalau page kita tu masih lagi gambar bunga, masih lagi gambar kucing, tak boleh. Kita kena tonjolkan diri kita supaya orang yakin dengan kita,
supaya orang trust dengan kita. Okey. Kemudian yang keempatnya, yang keempat semalam saya lupa untuk beritahu. Okey, yang keempat ialah kita mesti kenal pasti persaingan. Kita kena tahu persaingan kita dari sudut persaingan luaran kita. Siapa pesaing kepada produk kita ini, kita mesti kena tahu. Dan kita kena tonjolkan kekuatan produk kita lebih lagi. Kita kena tahu kelebihan produk kita berbanding dengan produk-produk yang lain. Kemudian kita juga mesti kena kenal pasti faktor dalaman kita, iaitu pesaing-pesaing kita sendiri, sama ada ejen ataupun stokis ataupun dropship yang ada bersama dengan kita yang membawa juga produk yang sama. Bagaimana kita nak tonjolkan lebih lagi dari sudut servis kita, kita kena pastikan kita memberi servis yang terbaik. Okey, dan yang paling penting kita kena tengok persaingan dengan diri kita sendiri. Kerana diri kita, emosi kita, kita kena jaga sentiasa. Kita kena pastikan bahawa kita berada dalam mood yang baik bila mana kita nak berdepan dengan customer kita. Dan kita juga kena tengok dari sudut cabaran, kemalasan kita. Kadang-kadang kita rasa down, kadang-kadang kita rasa malas, kita rasa berat. So kita kena lawan, kita kena ada semangat yang kuat. So itu persaingan. Kemudian yang kelima saya dah nyatakan, bila mana kita buat saja bisnes kita, kita kena pastikan bahawa kita kena collect sebanyak mungkin testimonial. Kita kena dapatkan testimonial, feedback daripada customer-customer yang telah gunakan produk kita. Sebab kita nak gunakan tadi sebagai backup hujahan kita. Kita tak nak kita saja bercakap, kan? Mungkin orang kurang percaya, tapi kita nak orang-orang yang telah gunakan produk kita, mereka juga bercakap perkara yang sama. Mereka telah buktikan yang bila mana mereka menggunakan produk kita, ada kesan kepada mereka. So mereka mendapatkan kebaikan daripada produk yang mereka guna daripada kita. So daripada sana kita kumpulkan untuk kita marketkan balik, untuk kita jadikan backup kita, untuk kita tonjolkan kepada customer-customer kita yang lain, ataupun orang potensi customer kita yang lain. Okey, itu yang kelima. Dan yang keenam ialah bila mana kita buat bisnes, kita mesti kena ada fikir yang besar. Kita kena ada jiwa yang besar, di mana kita kena besarkan rangkaian kita, network kita. Kita kena ada orang bawahan kita. Kita kena ada, kalau kita ejen, kita kena ada dropship bawah kita. Kerana makin besar grup kita, makin besar tim kita, makin besar rangkaian kita, insya-Allah makin besarlah ekonomi kita. Okey, so itu adalah antara strategi yang kita telah bincangkan. Dan hari ini strategi terbesar kita ialah bila mana kita telah lakukan kesemua tadi, maka kita kena ingat bahawa rezeki itu tetap datang daripada Allah. Rezeki itu tetap datang daripada Allah. Jadi kita kena serah kembali kepada Allah. Jadi dengan cara mana? Dengan cara kita lebih dekatkan diri kita kepada Allah. So, apa yang saya boleh kongsikan dengan anda ialah kita amalkan 5S. Saya selalu gunakan 5S. Iaitu pertama, kita jagalah solat kita. Kita jaga solat kita, solat waktu kita, 5 waktu kita buat di awal waktu. Kalau boleh kita pergi sembahyang jemaah. Kita ada peluang untuk berjemaah, kita pergi sembahyang jemaah. Kemudian kita jaga solat-solat sunat kita, solat tahajud kita, solat duha kita, dan semua solat-solat sunat yang lain kita pertingkatkan lagi. Keduanya, kita banyakkan berselawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita banyakkan selawat kita. Sentiasa kita berselawat kepada junjungan besar kita. Okey? Dan ketiganya, kita jaga kita punya sedekah kita. Setiap hari kita kena sentiasa amalkan sedekah kita. Kita kena mulakan hari kita dengan bersedekah. Kalau boleh di awal pagi, subuh, kita pergi solat, kita sediakan terus duit sedekah kita masukkan dalam tabung masjid, paling kurang. Kemudian kita tingkatkan, kita banyakkan lagi sedekah kita. Okey.
Okey. Kemudian yang keempat, apa? Yang keempat ialah kita mesti kena sentiasa syukur. Kita kena syukur. Kita kena banyak bersyukur pada Allah. Kita jangan mengeluh. Apa yang ada pada kita, kita kena banyak bersyukur. Ramai orang hari ini kita lupa untuk bersyukur. Kadang-kadang kita sentiasa nak tengok lebih lagi, sehingga kita lupa untuk bersyukur apa yang ada pada kita. Sebenarnya apa yang ada pada kita sebenarnya dah lebih daripada cukup ihsan Allah beri kepada kita. Jadi kita kena banyak lagi bersyukur. Lebih banyak kita bersyukur, insya-Allah Allah tambahkan lagi nikmat kepada kita. Allah tambahkan lagi rezeki kepada kita. Okey, dan yang terakhirnya 5S tadi, kita kena serah diri kita bulat-bulat kepada Allah. Kita kena bertawakal kepada Allah. Kita dah buat yang terbaik, kita dah usaha yang terbaik. Kita dah laksanakan ke semua strategi, paling kurang 6 strategi seperti mana yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita tawakal kepada Allah dan kita banyakkan berdoa kepada Allah. Kita tawakal dan doa kepada Allah. Okey, so ini adalah strategi penting sebenarnya untuk kita mantapkan langkah kita dalam perniagaan ini. Kita tak boleh bila kita buat perniagaan, kita yakin kita sendiri. Kita tak boleh kita yakin apa usaha kita, so itulah yang terbaik dan confirm akan dapat. Tidak sebenarnya. Kita kena yakin bahawa kita sebagai orang Islam, apa juga sebenarnya ianya datang daripada Allah. Bagaimana kita merancang sebenarnya keputusan tetap datang daripada Allah. Sebab itu, bila mana kita lakukan perniagaan, kita mesti perkemaskan langkah kita, kita perkemaskan strategi kita, tetapi akhirnya kita balik kepada Allah. Kita kena serahkan kepada Allah. Kita kena banyak bertawakal kepada Allah. Kita kena banyak berdoa kepada Allah. Dan kita yakin insya-Allah bila kita jaga semua ni, paling kurang 5S yang saya sebutkan tadi. Paling kurang mungkin lebih banyak lagi yang lain-lain, kita boleh elaborate lebih lagi, tapi paling kurang 5 asas tadi, 5S yang saya sebutkan tadi pun insya-Allah kalau kita jaga betul-betul, moga-moga rezeki kita akan berkat dan moga-moga Allah akan tambahkan lagi rezeki kita. Allah akan jayakan apa juga perancangan kita, apa juga kita punya target kita, insya-Allah kita akan dapat capai. Dan inilah sebenarnya rahsia bagaimana sebenarnya kita sebagai orang Islam, sebab kita panggil doa. Doa adalah senjata yang paling ampuh bagi orang Islam. Jadi kita gunakan doa kita. Kita minta sungguh-sungguh dengan Allah supaya Allah perkenankan, Allah restu usaha kita. Kerana niat kita tadi, niat kita dalam bisnes bukan hanya sekadar untuk kita kaya. Kita tak boleh niat kita nak buat bisnes kita kaya. Tapi kita mesti kena ingat bahawa kita niat untuk kita bantu lebih ramai orang. Bila kita niat untuk bantu lebih ramai orang, maka kita terpaksa jadi kaya. Kita terpaksa jadi kaya sebab kita nak bantu ramai orang. Bila kita nak bantu ramai orang sebenarnya, mau tak mau kita mesti kena jadi kaya. Sebab kalau kita kaya, barulah insya-Allah kita boleh bantu lebih ramai orang. Sebab itu insya-Allah dengan niat yang betul, kemudian kita tawakal kepada Allah dengan usaha yang betul, dengan doa yang betul, insya-Allah doa yang sungguh-sungguh, insya-Allah Allah akan perkenankan doa kita. Okey. So, saya kira itu sahaja perkongsian saya pada pagi ini, sebab saya nak anda semua jelas semua strategi-strategi yang telah kita bincangkan. Ada 7 strategi. Sebenarnya banyak lagi strategi-strategi lain. Cuma saya rangkumkan 7 strategi ini untuk kita mulakan dulu. Kita tak nak kita ada banyak sangat strategi tapi kita tak mula-mulakan. Kita tak mulakan tindakan. Kerana orang yang berjaya ialah orang yang mulakan tindakannya. Itu sebab kita mesti kena mulakan tindakan kita. Bila kita mulakan tindakan kita, barulah insya-Allah kita akan melangkah, orang kata, daripada satu langkah kepada satu langkah, dan kita lebih memperlengkapkan diri kita, insya-Allah. Okey. Dan untuk itu juga sebenarnya My Life Rozelle HQ, insya-Allah My Life Rozelle, kami bercadang untuk mengadakan, kami telah merancang untuk mengadakan program bangkit
program Wanita Cantik Bangkit Berniaga. InsyaAllah pada 1 hari bulan 10 kita dah umumkan kita akan laksanakan program Wanita Cantik Bangkit Berniaga. Kalau anda sudi, kami jemput anda untuk bersama dengan kami pada hari tersebut. Kami ada sertakan link yang anda boleh sertai, anda boleh join, anda boleh daftar, sebab kita buat secara virtual. Tapi kita terhad sebab platform kita mungkin tak boleh besar sangat. Jadi anda cepat-cepat daftar, anda ajak rakan, saudara mara, sahabat anda yang anda rasa mereka juga perlu untuk berada dalam program seumpama ini, untuk kita cetuskan, untuk kita memberi lebih banyak lagi idea, panduan kepada anda bagaimana untuk anda bangkit, untuk lonjakkan ekonomi anda dengan berniaga. Dan kita gunakan wanita, tema kita wanita cantik, sebab kita memang fokus pada wanita, untuk wanita sahut cabaran ini. Dan kita nak gunakan cantik kerana hari ini kita nak wanita itu biarlah mereka cantik, tapi dalam masa yang sama mereka juga tahu dengan kecantikan itu sebenarnya menjadi modal mereka untuk mereka kembangkan ekonomi mereka. Okey, so program ini berlangsung pada 1 hari bulan 10. 1 bulan 10 dah tak lama lagi, dah 8 hari saja lagi insya-Allah. So cepat-cepat daftarkan diri anda ataupun rakan-rakan anda yang lain, ajak ramai-ramai insya-Allah dalam program ini. Dan istimewanya insya-Allah dalam program ini kita ada offer yang menarik untuk anda. Dan kami ada sediakan buah tangan istimewa untuk anda, bagi peserta-peserta. Setiap orang kita akan bagi buah tangan istimewa insya-Allah. So jangan lepaskan peluang ini, kerana julung-julung kali kami adakan program seumpama ini untuk anda semua, sebagai menyahut bila mana saya dah bercerita tentang bagaimana pentingnya, bagaimana kita nak kembangkan, bagaimana kita nak lonjakkan ekonomi. Lepas itu kami susulkan dengan program seumpama ini untuk anda mulakan terus tindakan anda. Okey, so saya kira itu saja pertemuan kita pada pagi ini. Dan sebelum itu saya minta tolong anda untuk bantu saya untuk sebarluaskan lagi video ini dengan sharekan kepada rakan-rakan anda, kepada grup-grup yang anda ada, supaya lebih ramai insya-Allah mendapat makluman ini dan mendapat manfaat daripada apa juga perkongsian yang saya buat insya-Allah. Okey, sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.